Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muaz selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama untuk salat Jumaat pada hari ini. Jadi saya bagi pihak pengurusan surau menjemput tuan-tuan ke majlis Hari Raya Aidilfitri kami pada hari Sabtu malam Ahad, ya. Hari Sabtu malam Ahad selepas salat maghrib. Jadi saya dengan menjemput tuan-tuan, saya juga dalam majlis tersebut kita bermula selepas salat maghrib hingga jam 10 malam insyaAllah. Esok hari Sabtu esok seperti bina. Jadi siang tu kami ada majlis, jadi malam tu kita khusus untuk jamuan hari raya. Jemput kesepuh ahli karya, sida dan tuan-tuan, bawalah keluarga bersama-sama kita berada di surau ini, dapat kita salat berjemaah maghrib dan isyak di surau insyaAllah. Sekian, terima kasih. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله القائل قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan sentiasa meneliti segala tindakan seharian kita agar ianya sentiasa selari dan bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta jauh daripada tegahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan hidup di dunia dan kejayaan nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Satu Kiblat yang Sama. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kiblat merupakan arah ke Kaabah di Mekah, yang merupakan arah yang dihadap oleh setiap orang Islam ketika mendirikan solat. Secara asasnya, menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah solat, dan jika ia ditinggalkan secara sengaja, maka solat yang dilakukan tidak sah. Namun harus diingat, kita mendirikan solat dengan menghadapkan dada ke arah kiblat hanya kerana memenuhi tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mencontohi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kerana kita menyembah Kaabah seperti dakwaan dangkal sesetengah golongan yang terkeliru daripada Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sallu kama raaitumuni usalli," dan solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Riwayat Al-Bukhari. Kiblat umat Islam pada mulanya adalah menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestin, yang juga merupakan kiblat kaum Yahudi. Namun Allah Subhanahu wa taala telah berkenan memenuhi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menukar kiblat umat Islam ke arah Baitullah Al-Haram di Mekah yang terdapat padanya Kaabah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang dibacakan pada permulaan khutbah. Kerap kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang alik menadah ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palinglah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Kiblat sebenarnya merupakan satu simbolik kepada penyatuan hati seluruh umat Islam di seluruh dunia, sama ada bagi mereka yang masih hidup atau bagi mereka yang telah meninggal dunia. Ketika hidup, kita menghadap ke arah kiblat yang sama ketika mendirikan salat. Begitu juga setelah kita meninggal dunia, wajah dan tubuh kita wajib dihadapkan ke arah kiblat yang sama ketika dibaringkan di liang lahat. Hadirin yang dirahmati Allah, sedarlah bahawa penyatuan hati umat Islam yang benar-benar beriman
tidak terbatas hanya di dunia semata-mata. Ukhuwah sesama Islam tidak terhenti dengan terhentinya nafas semata-mata. Bahkan pertalian tersebut akan kekal berpanjangan sehingga ke alam akhirat, sehingga ada sahabat yang beriman sanggup berhujah demi menyelamatkan sahabatnya yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud perdebatan salah seorang kalian tentang haknya di dunia tidaklah sedahsyat perdebatan kaum mukminin kepada Tuhan mereka tentang saudara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Mereka akan berkata, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Qala fayaqulu idhabu fa akhriju man araftum. Wahai Tuhan kami, dahulu saudara-saudara kami solat bersama-sama kami, berpuasa bersama-sama kami, berhaji bersama-sama kami, namun engkau masukkan mereka ke dalam neraka dan masukkan kami ke dalam syurga. Maka Rasulullah teruskan sabdanya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka orang yang beriman, pergilah, lalu lakukanlah dan keluarkanlah sesiapa sahaja yang kalian kenal di antara mereka. Riwayat An-Nasa'i. Muslimin yang dirahmati Allah, kiblat merupakan semulia-mulia arah. Selain merupakan syarat sah solat, umat Islam juga digalakkan untuk menghadap ke arah kiblat dalam perkara yang baik, seperti ketika berdoa, ketika tidur, ketika membaca Al-Quran, ketika menuntut ilmu dan sebagainya. Bagi meletakkan kemuliaan yang selayaknya kepada arah kiblat ini, kita dilarang untuk menghadap dan membelakangkan arah kiblat ketika membuang air kecil ataupun besar. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Apabila kamu hendak membuang air besar, maka janganlah kamu menghadap ke arah kiblat ataupun kamu membelakangi kiblat. Sebaliknya menghadaplah ke arah timur ataupun ke arah barat. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, mimbar mengucapkan tahniah kepada mereka yang sentiasa peka dan cakna berkaitan dengan ibadah solat, khususnya dalam penentuan arah kiblat di rumah atau di tempat kerja masing-masing. Ianya tidak lain tidak bukan adalah untuk memastikan ibadah solat yang dilaksanakan memenuhi rukun dan syaratnya agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka yang masih lalai mengabaikan ibadah solat dan ibadah-ibadah yang lain, maka sudahlah, cukuplah, mulakan hidup yang baru yang lebih baik. Perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. InsyaAllah hidup kita akan diberkati dan di akhirat nanti kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut. Yang pertama, kita sebagai ketua keluarga hendaklah sentiasa memahami syarat dan rukun solat seperti penentuan arah kiblat di rumah masing-masing supaya solat dilaksanakan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita mestilah hidup harmoni dan bersatu padu walau berbeza pemahaman politik dan latar belakang, dengan mengambil ibrah menghadap ke satu kiblat yang sama apabila kita solat, bahkan menyembah Tuhan yang sama. Yang ketiga, jika terdapat sebarang keraguan dalam penentuan arah kiblat, sila rujuk kepada pihak yang berautoriti untuk mendapatkan pandangan bagi memastikan arah kiblat yang betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, iaitu Kaabah,
Dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Tuhan kamu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Al-Baqarah ayat 149. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والولاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا ولا تجعل الأكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.